PRU lebih awal elak kesan lebih buruk, kata Najib. Pembubaran Parlimen perlu dilakukan lebih awal bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU diadakan berbanding tempoh matangnya pada 2023. Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, keperluan mengadakan PRU lebih awal disifatkan berupaya menyelesaikan kekalutan serta kecelaruan politik yang sudah berlarutan sekian lama, termasuk menentukan kedudukan majoriti dalam kerajaan. PRU perlu dilakukan, cuma perlukan masa yang sesuai sahaja. Itulah penyelesaian yang tuntas bagi menyelesaikan kemelut politik pada hari ini. Pokok pangkalnya tak dapat lari daripada menyerah atau mendapatkan mandat baharu daripada rakyat, sebab kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Macam manapun, mesti berasas kepada suara dan sokongan rakyat, dan rakyat memilih wakil-wakil ahli parlimen yang boleh membawa kepada kerajaan yang kukuh dan stabil. Katanya ketika ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan borang keahlian Persatuan Ibu Tunggal Parlimen Pekan di Dewan Bakti Felda Cini 5 di sini semalam. Hadir sama Exco Kebudayaan Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang Datuk Seri Syahniza Samsudin, Exco Sains Teknologi, Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia Pahang Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Pengerusi Persatuan Ibu Tunggal Negeri Pahang dan Daerah Pekan Datuk Melati Ali dan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Ishak Muhammad. Muhammad Najib berkata meskipun PRU menelan belanja yang besar, namun tanpa kerajaan yang kukuh, ia tetap memberi kesan yang buruk kepada ekonomi negara. Kalau nak ukur, nilai ekonomi ini pun kos jauh lebih besar daripada kos pilihan raya. Misalnya kalau tidak ada pelabur, bursa saham jatuh dan kita perlu buat pinjaman dan sebagainya. Ini membuat nilai ekonomi kita merundum dan ini melibatkan kos lebih besar, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. PRU 15 wajar diadakan jika 3 faktor gagal ditangani PN menurut Ashraf. Pemuda UMNO berkata 3 faktor itu ialah usaha membeli wakil rakyat oleh pihak pembangkang, majoriti tipis dan kegagalan PN menepis persepsi kerajaan tanpa mandat. Pemuda UMNO meletakkan 3 indikator untuk mewajarkan Kerajaan Perikatan Nasional PN membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ketuanya Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, PRU 15 harus menjadi pilihan terakhir jika beberapa senario dan faktor tersebut tidak dapat dibendung lagi. 3 perkara yang dimaksudkan beliau ialah usaha membeli wakil rakyat oleh pihak pembangkang, majoriti tipis dan kegagalan PN menepis persepsi dimainkan PH, iaitu kerajaan tanpa mandat. Kedudukan kerajaan yang rapuh dengan majoriti yang amat kecil membuka ruang spekulasi dan permainan persepsi sebagaimana yang dicetuskan oleh Anwar Ibrahim yang kononnya sudah memperolehi 129 sokongan ahli parlimen. Kerajaan yang berterusan ditohmah dan dipersepsikan PH sebagai kerajaan tanpa mandat rakyat akan menghakis keyakinan komuniti pelaburan dalam dan luar negara, sekaligus menyukarkan usaha memulihkan ekonomi negara, malah merencatkan pelaksanaan dasar-dasar penting untuk rakyat. Sekiranya ketiga-tiga faktor di atas tidak dapat dikekang dan dibendung lagi, kerajaan hakikatnya tidak banyak pilihan kecuali menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar ikhlas berjuang membela nasib mereka dan bukannya sekadar sibuk berebut kuasa, katanya kepada Malaysia Kini. Semalam, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengikut jejak Singapura membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU 15. Beliau berkata langkah itu perlu bagi mengembalikan kestabilan politik negara supaya kerajaan yang dibentuk kelak akan mendapat mandat yang baik dan diyakini. Dalam konteks negara kita, adalah baik jika Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga melakukan perkara yang sama tanpa berlengah, tulis Muhammad dalam satu hantaran di Facebooknya.
Sementara itu, anggota Majlis Tertinggi MT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menyokong saranan Muhammad supaya Malaysia ikut jejak Singapura dengan membubarkan parlimen dan diadakan pilihan raya mengejut. Jelasnya, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak mempunyai pilihan kerana PH sudah mengeluarkan untuk membawa usul undi tidak percaya dalam sidang parlimen akan datang. Kerajaan pusat dan negeri boleh bertukar hanya melalui wayang politik dan beli-membeli wakil rakyat. Dengan cara baru ini, kerajaan boleh bertukar dalam masa singkat atas 1 hari. Ini tidak baik dan ia tidak ada pengakhiran hingga ada pihak yang sanggup menjadi Perdana Menteri hanya untuk 6 bulan. Kesiuman politik sudah tak ada. Bagaimana negara mahu bergerak ke hadapan terutama dalam menangani cabaran pasca COVID-19, katanya. Dalam perkongsian berita yang seterusnya, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menegaskan semua anggota pentadbiran mesti ikhtiar harta. Ia perlu dilakukan dalam tempoh 3 bulan selepas mengangkat sumpah, maklum Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JKK-MAR yang diterajui oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengesahkan keputusan dibuat oleh Jawatan Kuasa ketika di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Mesyuarat ini telah mencapai beberapa keputusan penting, iaitu bersetuju meneruskan keputusan-keputusan dasar yang dicapai dalam mesyuarat JKK-MAR sebelum ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mesyuarat tersebut diadakan secara sidang video selaras prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Antara lain, jawatan kuasa itu menegaskan kembali keputusannya untuk meningkatkan accountability dan integriti di kalangan ahli parlimen dengan mengisytiharkan aset dan hadiah yang mereka diterima. Muhyiddin memaklumkan jawatan kuasa itu telah diberi penerangan mengenai status pengisytiharan aset oleh ahli parlimen dan anggota pentadbiran yang diwajibkan oleh kod etika mereka. JKK-MAR hari ini turut dimaklumkan mengenai status pengisytiharan harta anggota pentadbiran dan ahli parlimen seperti mana yang dinyatakan di dalam kod etika anggota pentadbiran bahawa setiap anggota pentadbiran perlu membuat pengisytiharan harta dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mengangkat sumpah, kata Muhyiddin. Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat hari ini berkata, JKK-MAR juga bersetuju mengikuti syur-syur lain di dalam mesyuarat terdahulu. Ini termasuk melaksanakan Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP dan Penilaian Risiko Rasuah CRM di semua kementerian serta sektor awam untuk kawalan pencegahan rasuah yang efektif. JKK-MAR dan Jawatan Kuasa Anti Rasuah Kebangsaan dijangka akan mengadakan mesyuarat dengan kerap. Muhyiddin menjelaskan kerajaan juga akan meneruskan usaha untuk memperbaiki pengurusan dan integriti melalui Pelan Nasional Anti Rasuah 2019 hingga 2023. Pada bulan Mac, kurang sebulan setelah PN mengambil alih pentadbiran daripada PH, Muhyiddin telah mengarahkan semua menteri dan timbalan menteri untuk mengisytiharkan aset mereka kepada SPRM dalam masa sebulan. Ini dipersetujui oleh parti gabungannya PAS yang pernah menentang langkah meminta anggota parlimen mengisytiharkan aset mereka semasa pentadbiran PH. Di bawah kerajaan PH, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad telah mengarahkan ahli parlimen untuk menyatakan aset mereka dalam masa 3 bulan setelah mereka dilantik. Ahli parlimen pembangkang ketika itu menentang keras keperluan mereka mengisytiharkan aset. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Contohi Singapura bubar parlimen dan dapatkan mandat rakyat, kata Muhammad Hassan. Muhammad berkata pembubaran parlimen perlu dilakukan segera bagi memastikan kerajaan yang memerintah mempunyai mandat yang baik dan diyakini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin wajar mengikut jejak Singapura membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan, kata Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Muhammad berkata pembubaran parlimen perlu dilakukan segera bagi memastikan kerajaan yang memerintah mempunyai mandat yang baik dan diyakini. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Rantau itu berkata sejak merdeka Malaysia tidak pernah berada dalam kedudukan politik yang sangat tidak stabil seperti mana sekarang.
kemajuan, kemakmuran dan kebolehsaingan Malaysia sangat bergantung kepada kestabilan politiknya. Kestabilan politik akan memberi kesan dan pengaruh kepada banyak perkara, termasuklah kemasukan pelabur, aktiviti ekonomi dan ketenteraman sosial. Keadaan semasa sangat menyukarkan kerajaan untuk meluluskan pelbagai rang undang-undang yang kritikal, termasuklah membentangkan belanjawan bagi memulihkan negara dari kemelesetan ekonomi yang dihadapi waktu ini. Segala urusan untuk memulihkan ekonomi Malaysia, mencipta pekerjaan dan melonjakkan persaingan tidak akan berlaku tanpa kerajaan yang stabil dan parlimen yang boleh berperanan melakukan simak dan imbang, katanya dalam satu kenyataan pada Khamis. Muhammad berkata negara tidak boleh terus-menerus diheret dengan debaran ketidaktentuan serta kemungkinan pertukaran kerajaan selang beberapa bulan. Katanya hanya kerajaan yang mempunyai mandat dan majoriti yang selesa di parlimen dapat berfungsi dengan baik dan menumpukan segala fokus kepada memulihkan Malaysia dari segala cabaran besar yang bersifat unprecedented. Jelas Muhammad, sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, kuasa sebenar dalam sistem demokrasi seperti di Malaysia ialah pada rakyat dan bukannya pada blok ahli parlimen yang dibentuk sesedap rasa mengikut keselesaan dan kemahuan ahli politik. Oleh itu, kembalikanlah kuasa tersebut kepada rakyat dan biarlah mereka yang menentukan jalan ke hadapan bagi tanah air tercinta, katanya lagi. Beberapa pemerhati politik menjangkakan Muhyiddin bakal membubarkan parlimen selewat-lewatnya hujung tahun ini bagi membolehkan PRU15 diadakan. Semua sumber berita telah dipetik dari Astro Awani dan juga Sinar Harian dan Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk kongsikan video ini. Terima kasih.